Okey, kalau kita lihat dari segi pendapatan purata, kita ada banyak statistik daripada Jabatan Perangkaan yang menunjukkan pendapatan purata ataupun pendapatan penengah isi rumah secara peringkat nasional dan juga negeri dan sebagainya, dan juga kita lihat juga purata perbelanjaan isi rumah di peringkat nasional dan peringkat negeri. Dan setiap tahun sebenarnya pendapatan isi rumah dan juga perbelanjaan isi rumah itu pun meningkat. Kita lebih kurang rasa kalau perbelanjaan tu lebih kurang 3.7% itu, dan pendapatan isi rumah juga turut meningkat, lebih kurang sama juga. Kalau kita lihat di situ dari segi peningkatan perbelanjaan dan juga pendapatan isi rumah, kalau pendapatan meningkat, satu benda yang positif, isi rumah pendapatan meningkat. Tetapi sebenarnya apabila dibandingkan dengan peningkatan perbelanjaan isi rumah, peratusannya sama. Jadi kalau peratusannya hampir sama, ini bermakna pendapatan lebih guna. Maknanya kalau dapat duit dan belanja lebihan itu, contoh dapat 2,000, kalau belanja 1,008, jadi 200 tu pendapatan yang boleh guna, yang boleh digunakan untuk menyimpan ataupun untuk melabur. Kalau peratusannya naik sama, okey. Kalau kita lihat orang kaya golongan T20 sebagai contoh kan, kalau dia naik sama, perbelanjaan sama, tapi dia punya boleh guna dia tu sebenarnya tinggi berbanding dengan kalau B40 dia naik, perbelanjaan naik, tetapi dia punya pendapatan boleh guna dia tu masih lagi rendah, masih lagi tidak mampu untuk menyimpan. Dan ada satu laporan KRI kan yang tunjuk cuma ada RM70 dia sebulan kan. Dia RM70 je sebulan. Itu untuk pendapatan yang rendah lah. Okey. Kalau oleh disebabkan itu, tidak kiralah kalau kita guna PJK ni berdasarkan pendapatan ke, berdasarkan perbelanjaan ke, tapi kalau kadar pertumbuhan dia sama, bermaknanya ia tidak kata masyarakat ataupun isi rumah tu tidak ada peningkatan dari segi kualiti hidup itu sendiri. Orang selalu mengeluh pendapatan sentiasa naik. Kalau kita tengok CPI lah, indeks dia 2010, harga makanan dan juga minuman telah meningkat lebih daripada 34% daripada 2010. Berbanding kalau 2010 tu kita belanja RM100 nak beli makanan, sekarang ni RM134. Tapi kalau kita tengok dari segi peningkatan gaji sebagainya, ianya tidaklah sedrastik itu. Jadi orang merasa apa guna kalau kita kalau perbelanjaan naik tapi gaji tidak naik sebegitu rupa, dan kita akan kekal miskin. Maknanya PJK ni mungkin saban tahun akan meningkat, tetapi untuk keluar daripada kemiskinan itu menjadi sukar disebabkan peningkatan pendapatan isi rumah itu tidak terlalu melebihi daripada peningkatan perbelanjaan. Satu indikator lagi yang menarik boleh kita sebut di sini yang Gini coefficient, yang menunjukkan jurang pendapatan. Dan apa yang berlaku sekarang ni ialah yang kaya makin kaya dan yang miskin tu walaupun dah bertambah pendapatan tetapi masih lagi tidak mampu merapatkan jurang pendapatan kesenjangan itu makin besar. So, dan satu lagi yang kita kena faham apabila kita lihat purata, bila sebut purata saja, tidak semestinya majoriti daripada isi rumah ni pendapatan atau perbelanjaannya adalah sekitar nilai tersebut. Bila jadi Gini ni, koefisien yang menunjukkan bahawa sebenarnya mungkin ada kemungkinan ada satu golongan yang betul-betul kaya, ada satu golongan yang betul-betul miskin, dan dia jadi pada situ. Mungkin disebabkan itu kalau kita lihat statistik pun dia ada tunjuk satu lagi indikator penengah, iaitu median, yang nak menunjukkan yang majoriti itu sebenarnya berdasarkan berapa. Namun apa yang kita boleh lihat di sini iaitu selagi kita tidak melihat dari sudut pertama jurang kekayaan ataupun pendapatan antara golongan berpendapatan tinggi dan rendah ini, selagi kita tidak melihat bagaimana pendapatan isi rumah itu dapat ditingkatkan, peratusan peningkat itu melebihi daripada kos perbelanjaan isi rumah, selagi itulah walaupun kita telah update kemaskinikan PJK ini, selagi itu untuk memastikan kemiskinan itu dikekal pada rakyat terendah menjadi satu lagi cabaran lah. Namun
mengenal mengiktiraf metodologi baru meningkatkan peratusan itu ada satu langkah yang proaktif lah, yang boleh dipuji lah.